Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita untuk subjek DJJ 242, amalan bengkel mekanikal 2. Okey, untuk amalan bengkel mekanikal 2, welding gas tak banyak perbezaan dengan welding gas semasa semester 1. Cuma yang membezakannya adalah brazing. Projek kita akan fokus kepada brazing. So untuk brazing, pertama sekali dia punya PPE preparation. Preparation awak punya PPE, kita start daripada bawah. Kasut boot yang ada besi. Dan yang kedua adalah seluar yang bersesuaian, tebal. Dan yang ketiga adalah baju bengkel tebal. So untuk cover awak punya bahagian ni, kalau untuk optional awak boleh pakai apron. Tapi untuk welding gas itu terpulang. Kalau nak pakai apron, tak mau pakai apron pun tak apa, asalkan awak punya baju bengkel ni dah cukup tebal. Okey, dan yang seterusnya adalah glove. Glove mestilah glove yang panjang, seboleh-bolehnya menutup bahagian pergelangan lengan. So baju pun lengan panjang, glove pun panjang, so kita ada double protection. Okey, dan yang seterusnya adalah goggle. Ada pilihan sama ada nak pakai goggle yang macam ni ataupun nak pakai goggle yang macam ni. Okey, kalau ikut dia punya level DIN dia, level kegelapan dia, yang ni kurang, yang ni agak tinggi. So kalau dari segi keselesaan, welder dia prefer pakai yang macam ni. Tapi dari segi keselamatan, prefer yang macam ni. Sebab apa saya cakap? Sebab yang ni dia akan cover daripada kalau ada terjadinya percikan-percikan, ini akan cover awak punya muka. So yang bahagian lain untuk PPE tak ada dah, itu sahaja. Untuk topi, welding hat, sama ada kamu nak pakai cap ataupun itu pun optional lah untuk welding gas ni. Sama juga dengan mask. Okey, yang wajib yang saya sebut tadilah, goggle, glove, baju bengkel, seluar bengkel dengan kasut. Okey, untuk peralatan untuk peralatan kerja kita mulakan dengan yang ni kita panggil sparkler, ataupun ada orang panggil lighter. Cara guna dia mesti apply force macam ni. So bila kita tekan, dia akan hasilkan spark. Okey, yang ni untuk start awak punya api. Okey, yang kedua adalah wire brush. Wire brush ni untuk cuci sebelum dan selepas. Sebelum buat kerja, cuci untuk elakkan benda asing. Selepas buat kerja, untuk cuci untuk make sure yang awak punya sambungan tu sempurna. Okey, dan yang seterusnya adalah plier ataupun plier grip. Plier grip ni ada function dia untuk memegang benda kerja panas. So berdasarkan fungsi, awak boleh pakai welding tong ataupun awak pakai plier yang biasa tu, asalkan dia boleh membantu awak untuk memegang benda panas. Okey, untuk permulaan kerja, pertama sekali kita kena onkan dia punya gas. Gas dia ada dua, gas oksigen, dan yang merah ni adalah gas acetylene. So kalau dalam bengkel ni kita pakai 2 stage. Stage yang pertama adalah dekat luar. Dekat luar tu kita buka daripada orang panggil store gas. So kita buka store gas tu dulu, pastikan gas tu masuk ke dalam kita punya pipeline. Okey, sekarang kita dah buka yang dekat luar tu. Yang second stage yang dekat sini ni. So kalau dekat industri, kebanyakan dia pakai single stage. Daripada regulator terus ke tong gas. Cuma dekat sini kita pakai centralized unit, kita pakai 2 stage. So dia ada store gas yang asing. So untuk case macam ni, kita dah buka sana. Untuk buka yang regulator yang dekat sini, first kita kena pastikan dia punya valve dia dalam keadaan lurus dengan batang pipe. Dua-dua valve valve acetylene dan valve oksigen. Lepas tu pastikan kita punya meter untuk oksigen adalah 40 psi, untuk
acetylene 5 psi. Kalau nak senang ingat, acetylene mestilah rendah, oksigen mestilah tinggi. So bila kita buka je benda tu, gunakan awak punya panca indera, telinga, hidung, detect kalau ada kebocoran di sepanjang sambungan ni. So kalau kebocoran daripada oksigen, sebenarnya dia akan menghasilkan bunyi sebab oksigen pressure dia tinggi. So dia akan hasilkan bunyi. Kalau kebocoran dekat acetylene, dia akan menghasilkan bau. Baunya macam bau gas dekat rumah. So bila kita on macam ni, kita buka dia punya valve. Okay, kalau kita nak check dia punya bau lah, valve acetylene dan hidu sikit. Bau dia macam tu lah. Okay, untuk memulakan kerja, untuk start api ya. Okay, untuk start api, dia punya prosedur dia ada dua valve dekat sini. Valve 1 dan valve 2. Dalam welding gas, coding color tu penting. So kalau color merah ni, dia mewakili acetylene. Kalau color biru atau hitam, dia mewakili oksigen. Salah satu cara nak senang nak detect dia adalah, untuk gas acetylene ada torehan dekat sini, dia punya penyambung ni. So mana-mana sambungan yang ada toreh macam tu, yang ada garis macam ni, itu maksudnya dia acetylene. Sama acetylene, mana-mana sambungan dia semua ada gores ni. Dekat sini pun sama, dekat sana pun sama. Dia membezakan dia melalui sini. So kalau awak tengok ada torehan dekat sini, kalau kita buka nak tutup ataupun nak buka, dia punya sistem dia terbalik. Kalau untuk acetylene, kunci dia adalah lawan jam macam tu. Kalau kita nak buka, kita kena ikut jam. Dia terbalik dengan oksigen. Itu untuk safety, supaya nanti bila kita buat kerja tengah-tengah gelap ke apa semua, confirm tak terbalik. Okay, untuk buka dia, buka sikit je dia punya acetylene. Ini satu pusingan. Okay, jangan buka sampai satu pusingan. Sikit je. Sebab dia gas. Konsep gas tu, kalau ada ruang, dia akan keluar. So, kita nak bagi dia keluar sikit, kita buka sikit je. Okay, bila dia dah buka, halakan ke sparkler kita ni. Okay, macam tu. Okay. Api kalau yang macam ni tak cukup kuat. So, kita kuatkan sampai dia berbentuk bulu ayam. Macam ni. Ada menari-nari ujung tu. Tapi jangan sampai menghasilkan bunyi macam ni. Hasilkan bunyi macam ni, api dia terlalu kuat. Gas acetylene terlalu banyak. So kita kurangkan. Hilangkan bunyi tu. Tapi nak ada bulu ayam dekat ujung. Okey, ni yang sesuai. Okey, dah selepas tu kita adjust pula oksigen. Okey, kalau nak pegang ni berhati-hati, takut kita punya glove tu tersentuh, nanti setting dia lari. Okey, adjust oksigen. Bila kita adjust oksigen, api dia akan jadi semakin senyap dan semakin membiru. Okey, biru yang pertama adalah 3 layer. Yang ni kita panggil carburizing flame. Yang ni adalah neutral flame. Kalau on lagi oksigen, okey, yang ni oxidizing flame. Yang kita nak pakai antara neutral flame ke carburizing flame. So kalau nak selamat, selalunya saya amalkan kita pakai neutral flame. Okay, macam ni. Tapi kalau nak pakai carburizing flame 3 layer, janganlah 3 layer tu banyak sangat, sikit je. Layer yang ketiga tu jangan besar sangat. Sebab besar kecil layer yang ketiga tu, dia akan mempengaruhi awak punya pemanasan. Lagi besar layer ketiga, lagi kurang panas. So kalau nak senang buat kerja, senang kontrol, kecilkan layer ketiga. Okay. Cara nak tutup dia, boleh tutup yang mana-mana satu dulu. Boleh tutup yang gas acetylene dulu. Dan tutup awak punya oksigen dulu. Okey, dah tutup kedua-duanya tu, pastikan untuk langkah keselamatan di oksigen tu buka sikit untuk check. Kadang-kadang api masih lagi ada dekat dalam. Kita tutup tak rapat ke apa, api masih ada dekat dalam, so membahayakan pengguna kita menggunakan pengguna yang lain. So check. Okey, tak ada api dah. Okey, dah selamat. So bila letak, habis buat kerja, tutup valve ni,
Okey, nampak ada pressure dekat sini? Okey, pressure dekat sini sebelum meninggalkan kawasan kerja, pastikan dia dalam keadaan zero. Bila kita dah tutup, dia masih lagi belum turun, kita nak zero kan, kita release daripada valve ni. Okey, acetylene dah turun. Okey, oksigen pun dah turun. Okey, kita nak tinggal B, jangan pastikan tak ada tekanan dalam pipe kita. Sebab ini getah. Kalau kita tinggalkan berhari tekanan kat sini, getah ni boleh ada risiko untuk kebocoran. Okey, itu sahaja untuk persediaan tempat kerja. Mawar merah yang ku cium ternyata menusuk dan beracun.